Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Fatihah binti Isham, nama matrik A175795. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan aplikasi GIS dalam kawalan banjir. Pengenalan. Sistem informasi geografi boleh ditarifkan sebagai satu sistem untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, menginteraksikan, memanipulasi, menganalisis dan memaparkan data yang berkaitan dengan ruang yang berpandukan kepada bumi. Sistem maklumat geografi GIS juga berfungsi sebagai satu alat yang penting dalam proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Dalam mengawal banjir, JAIS mampu menyediakan rangkaian alat yang luas untuk menentukan kawasan yang dilanda banjir dan untuk ramalan kawasan yang berkemungkinan dinaiki air akibat air yang tinggi di dalam sungai. Okey, seterusnya adalah fungsi JIS terhadap kawalan banjir. Sistem maklumat geografi GIS mampu mengaplikasikan situasi sebenar semasa banjir dengan tepat dan cekap melalui pendekatan ramalan GIS. Teknologi ini berupaya menganalisis dan memaparkan visualisasi terhadap sesuatu kawasan geografi kerana tindakan mengenal pasti serta memahami kemungkinan kawasan risiko berlaku banjir secara tepat sangat penting bagi mengurangkan risiko ketika bencana. Teknologi GIS ini juga mampu menghasilkan peta modal. Fungsi peta modal ini adalah untuk mengenal pasti kawasan berisiko dengan mengiterasikan maklumat daripada beberapa peta yang sesuai berdasarkan data kedalaman hujan dan keberangkalian hujan di sesuatu lokasi. Peta banjir adalah alat yang sangat diperlukan untuk menunjukkan maklumat tentang bahaya, kelemahan dan risiko di kawasan tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi GIS ini, pihak berwajib atau pihak yang terlibat akan lebih bersedia awal untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Seterusnya adalah analisis spasial atau rajah berkaitan sistem atau proses pembangunan sistem. Okey, antara analisis yang terlibat dalam kawalan banjir ini ialah analisis pertanyaan. Analisis pertanyaan ini terbagi kepada dua, iaitu analisis jenis spasial dan analisis pertanyaan jenis non-spasial. Analisis jenis spasial ini terdiri daripada lokasi atau kedudukan objek, manakala non-spasial ini terdiri daripada atribut sesuatu objek. Ini adalah contoh peta taburan kawasan yang dilanda banjir di semenanjung Malaysia. Kawasan banjir itu adalah dikalakan dengan warna hijau ini, seperti tepi-tepi ini. Ini adalah contoh kawasan yang berhampiran dengan sungai atau empangan. Namun ada juga yang rekodnya berlaku banjir di kawasan bandar ekoran daripada aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab ataupun aktiviti pembangunan yang pesat di kawasan tersebut. Antara aktiviti manusia yang tak bertanggungjawab itu termasuklah membuang sisa pepejal serta membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan berlakunya sungai tercemar. Seterusnya analisis yang terlibat ialah analisis penimbal buffering. Ini adalah contoh untuk menunjukkan suatu titik objek yang melalui proses buffer. Titik tersebut mewakili titik kawasan yang diancam bencana alam banjir. Ini adalah contoh kawasan titik banjir di negeri Kelantan. Ini ada dia punya warning. Okey, kemudian analisis yang seterusnya adalah analisis permukaan. Analisis permukaan adalah analisis ke atas taburan data tiga dimensi di mana ia melibatkan data koordinat X, Y dan analisis permukaan yang melibatkan nilai Z. Contoh nilai Z ialah seperti ketinggian, kedalaman, suhu, taburan hujan, pendapatan, nilai pasaran, harta tanah dan sebagainya. Okey, ini adalah peta yang terlibat dengan analisis permukaan tadi lah. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kelas cerun. Kelas cerun ini menunjukkan bahawa semakin tinggi kecurunan tanah, semakin tinggi air yang dibawa. Bermakna tanah yang mempunyai kecurunan yang rendah seperti cerun akan mempunyai potensi banjir yang sangat tinggi. Okey, kemudian tekstur tanah. Tekstur tanah menunjukkan semakin halus tekstur tanah, semakin sukar larian permukaan daripada hujan atau limpahan untuk meresap ke tanah tersebut sehinggalah menimbulkan air yang bertakung lebih tinggi daripada tekstur tanah yang kasar. Kemudian adalah saliran tanah. Dan yang keempat adalah tutupan lahan iaitu land use. Land use ini adalah faktor berperanan dalam jumlah air larian akibat hujan lebat telah melebihi kadar penyusupan dia. Okey, kemudian antara
cadangan untuk menambah baik sistem aplikasi GIS sebagai kawalan banjir ini adalah yang pertama, melibatkan aplikasi lain dalam setiap operasi pengawalan banjir. Contohnya aplikasi remote sensing. Okay, yang kedua adalah meningkatkan usaha kerajaan melalui pengawalan projek pembangunan yang kerap membangun. Hal ini kerana projek pembangunan yang pesat juga telah menyumbang kepada berlakunya banjir kerana sesetengah pihak yang mengurus projek ini tidak mengkaji lebih mendalam tentang saliran-saliran yang akan menyumbang kepada banjir tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memupuk kesedaran diri setiap masyarakat untuk lebih mencintai alam sekitar. Jadi tak akan berlakulah pencemaran sungai jika semua masyarakat mencintai alam sekitar. Kemudian kesimpulan. Dengan adanya aplikasi GIS ini diharapkan kerajaan dan pihak yang terlibat akan lebih peka dengan keadaan sekeliling agar bencana ini tidak terus berlaku dengan lebih teruk. Ia menafikan bahawa kawalan untuk mengelakkan berlakunya banjir adalah mustahil, namun setidaknya mereka boleh melakukan perancangan awal agar bencana ini tidak terlalu teruk sehingga menyebabkan kematian dan kerugian besar kepada masyarakat setempat. Jadi sekian daripada saya, terima kasih.